Dia, ya, kata dia tak berasa apa, bukan ada roh, kata dia yang rasa sakit, ya, aduh, kata dia. Yang merasa sakit pada tubuh kita ialah bahagian anggota tubuh kita yang ada roh. Sebab tu umpamanya kalau kita terluka di ujung jari, sakit di ujung jari, tempat lain tak sakit, ujung jari sakit. Kenapa? Luka di bahagian ujung jari itu, yang apa, roh di bahagian ujung jari itu merasa sakit. Ini teori Imam Ghazali. Roh di ujung jari itu yang merasa sakit. Kita faham konsep ni. Kemudian Imam Ghazali mengajak kita memahami bahawa tercabutnya nyawa, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, adalah umpama terlukanya keseluruhan roh yang ada dalam tubuh kita. Bayangkan, kalau ujung jari kita luka, kita rasa sakit, menjerit, kita meraung, kita sebab kita rasa sakit. Kita rasa sakit kerana ruh kita di ujung jari yang merasa sakit. Sedangkan kematian itu, tuan-tuan, sedangkan pencabutan nyawa itu, tercabutnya nyawa itu adalah ibarat terlukanya seluruh roh yang ada dalam tubuh kita. Bayangkan sakit tidak sakitnya. Bayangkan sakit atau tidak sakitnya. Mungkin ada orang bertanya, kalau jari kita luka, kita menjerit, kita mengaduh sakit. Kalau jari kita luka, kita menjerit, kita mengaduh sakit. Tapi kalau betul lah orang yang nak mati, orang yang mati itu, kalau betul lah proses pencabutan nyawa itu adalah lukanya seluruh roh, kenapa dia tak menjerit? Imam Ghazali ada teori juga untuk menjawabnya. Dia kata sebab apa? Pada waktu nak mati itu, seluruh tubuh sendi-sendi dah lemah. Kedahsyatan sakratul maut itu lemah. Nanti akan diterangkan dengan lebih detail, sehingga orang yang nak mati ini dia tak mampu nak menjerit. Kalau dia mampu mengerang pun dia akan mengerang, tapi dia tak mampu nak mengerang, kerana kedahsyatan lemahnya pada masa itu. Bayangkan, tuan-tuan, bayangkan muslimin dan muslimat. Saya beri contoh sebelum saya nak masuk sini. Ada kisah di mana seorang budak, dia panjat kabel elektrik yang belum berfungsi. Sebabnya dia nak curi kabel elektrik itu, nak jual, mahal harga dia. Dia panjat kabel elektrik itu, lepas tu dia potong. Bila dia potong dua kabel, apa nama ni, tiang, dia potong satu kabel, tiang menara tu bergoyang. Dia pun lari turun bawah. Bila dia lari turun bawah, kawan-kawan dia kutuk dia. Kawan-kawan yang rakan kongsi dia mencuri tu, dia kata, bodoh, penakut. Dia kata, naik balik, potong lagi. Dia pun naik, dia potong. Bila dia potong kabel kedua, menara tu bergoyang dengan lebih dahsyat. Dia dengar apa nama ni, besi-besi berlaga, dan akhirnya dia terasa kaki dia sangat sakit. Kenapa? Kerana besi tu dah, besi tiang menara tu dah kepit kaki dia. Dia terdengar bunyi tulang dia patah. Kalau tadi dia dengar bunyi besi menara tu berbunyi berbelaga, sekarang dia dengar bunyi tulang kaki dia patah, kerak kerak, dan akhirnya dia tergantung, tertongging dekat tiang menara tu. Kawan-kawan dia panggil orang kampung, dan dia pula darah turun daripada kaki dia. Dia kata sampai kat mulut dia terasa masin, kata. Terasa masin. Tak berapa lama lepas tu dia pengsan. Bomba datang tak berapa lama lepas tu. Dia buat kerja tu lepas maghrib, lepas isyak lah kata. Dia sampai situ lepas isyak lah kata. Dia tergantung tu, bomba datang, dan dia hanya dibawa turun daripada tiang menara tu 10 pagi besok. Bayangkan, dia pengsan berapa, 12 jam dia pengsan. Kenapa dia pengsan, tuan-tuan? Sebab seluruh roh di bahagian kaki dia sudah luka. Sakit yang amat sangat. Kalau tak pengsan mati. Kalau tidak, dia takkan dapat tanggung kesakitan. Itu baru roh bahagian kaki, remuk, tulang remuk patah. Akhir ceritanya dia kena potong kaki dia kena potong kedua-duanya. Itu akhir ceritanya. Ni menunjukkan. Jadi kalau kat jari kita terluka, roh bahagian jari kita sakit. Mati ialah seluruh roh kita luka. Boleh gambarkan kesakitan pada masa itu. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, roh kita dicabut dan ditarik dari semua urat, dari urat-urat badan.
dari setiap bahagian, dari bahagian-bahagian badan, dari setiap sendi, dari sendi-sendi tubuh, dari setiap helai rambut dan kulit, dari puncak kepala sampai ke puncak kaki, dari puncak kepala sampai ke puncak kaki. Di sana tuan-tuan, ada suatu asar di mana Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, kata Sayyidina Umar, kunjungilah saudara mara yang akan meninggal dunia dan peringatkanlah mereka, maka sesungguhnya mereka melihat apa yang tiada kamu lihat, dan mereka mentalqinkan apa yang kamu mereka talqin, dan talqinkanlah mereka akan kalimah la ilaha illallah. Kemudian Umar berkata kepada Ka'ab, Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab, terangkanlah kepada kami tentang maut, kata Umar. Ka'ab berkata, ya Amirul Mukminin, maut itu bagaikan pohon duri yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, di mana setiap duri berkait dengan urat-urat, lalu dicabut dengan kuat sehingga memutuskan apa yang terputus dan meninggalkan apa yang masih tertinggal. Perkataan-perkataan ini bukan diucapkan oleh Ka'ab je. Banyak ulama-ulama, tabi'in, tabi'in menyebutkan ucapan seperti ini. Sebab tu walaupun dia bukan hadis, tetapi ucapan seperti ini boleh membantu kita memahamkan kesakitan mati. Umpama dalam tubuh kita ada pohon-pohon berduri, duri-duri di pohon tu tersangkut pada urat-urat dalam tubuh kita, kemudian pohon tu direntak keluar daripada tubuh kita. Mana urat yang ikut-ikut, mana urat yang tinggal putus-putus. Itulah gambaran kesakitan. Itulah gambaran kesakitan yang digambarkan oleh Ka'ab dan beberapa orang sahabat-sahabat serta ulama-ulama tabi'in yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, kesakitan ketika sakratul maut, kesakitan ketika tercabutnya nyawa, saya katakan sebagai kesakitan yang maksimal. Saya sifatkan macam tu. Setelah saya baca tu, saya cuba sifatkan. Kesakitan ketika tercabutnya nyawa daripada tubuh kita adalah kesakitan yang maksimal. Kerana ia lebih sakit daripada tetakan pedang. Lebih sakit daripada tetakan pedang, kata Imam Ghazali. Sebab tu ada satu hadis Rasulullah SAW menyebut, bandingan kesakitan mati itu ialah merasa 300 tetakan pedang. Ada orang tak? Ada orang pernah rasa tak 300 tetakan pedang? Ada? Mana ada? Setetak dua tetak mati dah. Setetak dua mati dah nak rasa kesakitan 300 macam mana? Banding kalau ada orang yang dia ni tak mati, hidup tapi sakit 300 kali tetak, bayangkan. Itu disebutan Rasulullah SAW. Kemudian lebih sakit daripada apa? Daripada hirisan gergaji. Lebih sakit daripada digergaji. Kematian juga lebih sakit daripada ledakan bom. Kematian juga lebih sakit daripada tembusan peluru. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyebut, masa tu Sayyidina Ali nak mengajak para sahabat berperang pada jalan Allah, nak motivasi supaya para sahabat keluar berperang. Kata Sayyidina Ali, bagi aku mati dengan 40 tikaman pedang lebih baik daripada merasa sakit mati kerana tikaman 40 pedang lebih baik daripada merasa sakit sakratul maut, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika tercabutnya nyawa, saya dah kata tadi, kesakitan yang terlalu sempurna sehingga melemahkan setiap anggota badan. Sempurnanya kesakitan yang dia alami sehingga melemahkan anggota badan. Akal menjadi kacau. Otak tak boleh berfungsi dah. Otak tak boleh berfungsi dah. Terputus suara dan pekikan kerana kesangatan sakitnya. Untuk mengeluh pun tak mampu. Nak menjerit macam mana? Jari luka kita boleh menjerit, jari terimpit kita boleh menjerit, tapi kalau seluruh roh kita sakit, kita tak mampu nak menjerit. Nak mengeluh pun kita tak mampu. Pada waktu itu tuan-tuan,
berubah warna kulit kita seakan-akan warna tanah. Cuba tuan-tuan perhati orang nak mati. Tuan-tuan pun barangkali pernah tengok orang yang sedang nazak. Saya pun baru-baru ini melihat arwah nenek orang rumah saya. Betul. Bagaimana orang yang nazak sedang sakaratul maut ini, warna kulit dia berubah sehingga hampir sama dengan warna tanah. Janganlah orang jenis putih bandingkan dengan tanah hitam, tak jadilah. Orang yang kulit hitam, kita sakarat, bandingkan dengan tanah yang warna hitam. Orang yang kulit merah ketika sakaratul maut, banding dengan tanah merah. Orang yang kulit putih, bandingkan dengan tanah yang cerah. Ketika sakaratul maut, kesakitan itu, melemahnya badan, sehingga warna kulit pun jadi berubah. Sakitnya orang nak mati tuan-tuan. Terangkat 2 biji matanya ke pelupuk mata yang tertinggi. Terangkat biji mata dia. Sebab tu orang tertua dia kenal, orang nak meninggal ni, bulu kening dia tinggi, bulu kening dia terangkat. Orang yang nazak, yang sakit. Ketika itu mak saya belum nazak lah, tengah sakit 3 bulan duduk di hospital. Saya dengan mertua saya datang ziarah di Ipoh. Mertua saya di Kuala Lumpur, saya pun di Kuala Lumpur, ziarah arwah mak saya di Ipoh. Lalu di masa nak balik dia pesan. Dia kata kalau boleh Hisham jangan balik sebab kening maknya dah terangkat, dia kata. Dia mana dia gambarkan bahawa tak lama lagi habis. Tapi saya kena balik juga. Memang betul. Saya ingat 3-4 hari selepas saya balik, mak saya pun meninggal dunia. Orang yang nak meninggal dunia ini, lebih-lebih lagi kalau dekat-dekat nak meninggal tu kening dia terangkat. Kalau ketika sakaratul maut, bukan kening terangkat, biji mata dia terangkat. Urat dia terik, urat dia tarik. Sebab tu ada orang perempuan dia suka cukur kening dia kan. Dia cukur kening dia, dia angkat tinggi-tinggi. Sebab dia nak ingat matilah tu. Dia kata bukan apa ustaz, saya cukur bulu kening, lepas tu lukis tinggi-tinggi pasal saya nak ingat mati. Orang kening-kening tinggi ni orang nak mati. Tapi kita boleh cukur bulu kening yang ada, kita pergi lukis tinggi-tinggi. Kerana kita nak ingat mati, tak apalah. Kerana nak ingat mati, tengok cermin je tu ingat mati, tak apalah. Umpamanya beralih lidah daripada dasarnya. Cuba kita perhati betul-betul. Orang yang dalam sakaratul maut, beralih lidah dia daripada dasar dia. Hijau, anak-anak jari dia hijau. Tidak lagi lembut urat-urat dia. Dan setiap anggota badannya mati beransur-ansur. Kita pegang kaki dia sejuk. Lama-lama sikit kita pegang, betih pula sejuk. Maknanya lidah tercabut perlahan tu. Pegang pula, peha dia sejuk dah. Dia naik ke perut, naik sehinggalah sampai ke kerongkongan dia, sampai pada kerongkong dia. Dan pada waktu itu tertutuplah pintu taubatnya. Tertutuplah pintu taubatnya. Ini ketakutan pertama dalam sakaratul maut. Ketakutan kerana sakitnya proses pencabutan nyawa itu. Ketakutan kedua kita ketika sakaratul maut, ketakutan apa? Ketakutan dan ngeri untuk menghadapi malaikat. Ngeri nak berhadapan dengan malaikat. Tak ngeri macam mana? Cuma tuan-tuan bandingkan. Kita nak bertemu dengan orang yang nak bunuh kita, tak ngeri? Sebagaimana ngerinya orang yang dihukum gantung. Ngerinya orang yang dihukum gantung, nak bertemu dengan orang yang nak gantung dia, tak ngeri dia. Sebagaimana ngerinya orang yang nak dipancung, melihat orang yang nak memancung dia. Begitulah kita besok, ngeri untuk bertemu dengan malaikat maut yang nak mencabut nyawa kita. Ketakutan kedua dalam sakaratul maut ialah takut untuk berdepan, beradab dengan malaikat. Beradab dengan malaikat. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yatawaffakum malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, kamu akan disempurnakan oleh malaikat maut.